salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Isnin 7 November 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Zamri Hussein dan berikut paparan utama petang ini. BN lebih rasional kebuka manifesto yang mampu dilaksana. Kesalahan berkaitan PRU ke-15, PDRM buka 3 kertas siasatan. Baik saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, sebahagian besar daripada bajet 2023 merupakan manifesto Barisan Nasional BN berlandaskan dana kewangan yang mencukupi. Ini berbeza dengan manifesto pembangkang yang tidak berasaskan peruntukan kewangan kerajaan sehingga mengumumkan manifesto melebihi kemampuan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet 2023 itu adalah hasil perancangan terperinci beliau selaku Naib Presiden UMNO bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi yang arkitek kepada manifesto ataupun bajet 2023 adalah saya dan Zafrul. Tak ada siapa yang tahu, walaupun menteri-menteri membagi input, tetapi tak ada siapa yang tahu tentang bajet itu sehinggalah bajet itu sebut dibentangkan. Ianya adalah idea daripada saya bersama dengan Datuk Seri Zafrul. Sebab itulah bajet Barisan Nasional adalah bajet yang berpijak di bumi nyata kerana sebahagian besarnya adalah daripada manifesto daripada bajet 2023. Manifesto BN itu sebahagian besarnya daripada bajet 2023. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kenduri rakyat bersama komuniti Felda Sebertak berpahang. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri yakin dan tidak meragui sokongan warga Felda yang merupakan kubu kuat UMNO dan BN. Warga Felda dalam Parlimen Bera juga merupakan pengundi terbesar yang menyokong BN setiap kali berlangsungnya pilihan raya umum. Dan saya tidak pernah meragui kepada warga Sebertak kerana setiap kali pilihan raya Sebertak menyumbangkan undi yang terbesar di dalam setiap kali pilihan raya. Dan saya yakin dalam pilihan raya kali ini Sebertak akan terus memberikan undi yang terbanyak kepada calon Barisan Nasional DUN ataupun Parlimen sekalian. Sebagai menghargai warga Felda, kerajaan mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM21 juta kepada 317 rancangan Felda. Setiap tanah rancangan Felda akan menerima peruntukan sebanyak RM66,000 sempena ulang tahun penubuhan Felda ke-66 tahun ini. Inisiatif Lot Generasi Felda turut diperkenalkan. Sebanyak 8,670 unit lot generasi Felda telah dikenal pasti dan 770 unit telah pun dilaksanakan secara undian lot. PDRM membuka 3 kertas siasatan atas pelbagai kesalahan berkaitan pilihan raya umum ke-15 malam. Turut ditahan 2 individu masing-masing di Kedah dan Pahang. Jelas Pengarah Operasi PRU 15 PDRM, Datuk Seri Hazani Ghazali, 1 kertas siasatan dibuka di Kedah kerana mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan termasuk khianat dengan api. Di Pahang pula 1 kertas siasatan dibuka kerana khianat. Manakala 1 lagi di Kuala Lumpur kerana mendatangkan kegusaran awam dan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian.
PDRM juga mengesan 81 ceramah PRU 15 tidak memiliki permit dengan Negeri Sembilan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 45 kes. Sehingga kini PDRM telah mengeluarkan sebanyak 814 permit ceramah dengan jumlah tertinggi permit dikeluarkan di Sabah iaitu 157 permit. Baik, proses perolehan dan tender bagi membina 177 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI baharu di seluruh negara telah selesai. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kesemua PEDI tambahan berkenaan dijangka akan memulakan operasi masing-masing menjelang hujung tahun ini. Saya harap ini menjadi satu gelombang transformasi penyertaan masyarakat dalam ekonomi digital dan juga menjadi negara yang berada di saf hadapan dalam merapatkan digital divide dan juga digital literacy. Gerakan ini akan menjadi satu gerakan yang digerakkan oleh komuniti sendiri. Sementara MCMC dan MDEC diminta menyediakan konten-konten berkualiti. Tambah beliau, sebanyak 50 juta ringgit disediakan kepada SKMM tahun depan bagi memperbanyak aktiviti bersama masyarakat selain menyediakan peranti-peranti komuniti yang mencukupi. 40 rumah terjejas dalam banjir kilat yang melanda rancangan kemajuan tanah kesedar Jeram Tekuh di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat lebih 4 jam semalam. Peningkatan air banjir yang mendadak menyebabkan ada penduduk tidak sempat menyelamatkan diri ke lokasi yang selamat. Oh, air dah lem go cepatlah air naik tu. Macam semua penduduk kawasan ni tak sekolah air naik sebab skala tak gaji naik boleh sebelah. Skala boleh 12 orang lah naik air kawasan ni. Air pun dalam masa 40 minit air naik tu. Jadinya jire-jire kawasan ni tak ada nyimpen mana lah. Moga air naik dengan ngejut ke. Air siapa digetok tu baru kita alih kereta motor belakang. Masa tu bukan tengah tidur lah. Lepas tu ada anak mari. Air tak naik. Mek kata balik lah. Tak apa kali tu atau kereta pun. Sebab air tak ada lagi. Anak boleh mentar dari depan rumah ke baru lagi. Sampai sesengat. Lepas tu telefon ke anak duduk musel lah. Tak apa mek orang balik dia. Tak tolong kecil tu tiuk. Sedih lah. Oh, naik dengan ngejut. Sebaiklah dia anak balik kan. Natu tu kat punggung. Tu kat punggung bagi tepi lah ke apa. Kita kata wah tak ada nak ambil. Ayo pun tak segar. Dia buat rasa yang benda ni boleh elok sebenarnya. Kalau boleh buat dalam ke sungai tu. Dia ni pak sungai tu semua jadi kau belakang sungai. Dulu ada lubuk apa pala lubuk. Dia ni tak ada lubuk belakang. Jadi semua kat lutut belakang air. Tu jadi sungai, jadi cepat air lepas naiknya. Jadi kalau pihak berkuasa boleh ajar benda tu rasa selamat sikit lah. Sekitar ni dalam 50 buah rumah ni. Hari ini kita di Jeram Tekuh menyantuni masa-masa banjir kilat ya sebenarnya di Jeram Tekuh ni seramai lebih kurang 40 mangsa banjir yang terlibat semalam. Yang menyebabkan rumah tenggelam dan penduduk terpaksa memindahkan barang-barang. Sungguh begitu mereka tidak berpindah ke PPS kerana di sini berbentuk banjir kilat. Cuma adalah 5-6 keluarga yang pindah ke PPS semalam. Jadi hari ini kita meninjau dan kita memberi sedikit bantuan kepada masa-masa banjir bagi meringankan beban mereka. Baik, amaran cuaca waspada dikeluarkan Met Malaysia di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Mersing, Johor. Susulan hujan berterusan dijangka berlaku mulai esok hingga Jumaat ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Lim Zihui, negeri pantai barat Semenanjung berkemungkinan juga mengalami keadaan cuaca lembap disebabkan hujan yang berpanjangan di 4 negeri tersebut. Kita jangkakan bermula hari ini sehinggalah pertengahan bulan Mac. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengikuti kemaskini kepada amaran waspada tadi. Dan pada masa yang sama, negeri-negeri pantai barat Semenanjung juga akan mendapat cuaca yang lembap pada sebelah petang dan juga malam ini.
dalam tempoh tersebut. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Akan mengalami. Baik, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang berlaku melibatkan kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung, kecuali di sekitar Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, hujan lebat yang berlaku untuk daerah-daerah di sekitar negeri Johor boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang berlaku di hampir ke semua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Dan cuaca hujan lebat terutamanya melibatkan bahagian-bahagian di sebelah barat Sabah dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak juga dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan untuk makluman semua juga, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada melibatkan kebanyakan kawasan di sepanjang pantai timur Semenanjung sehinggalah ke daerah-daerah di sekitar timur dan juga selatan Johor, di mana hujan lebat dijangka akan berterusan di sekitar kawasan-kawasan terbabit bermula esok sehinggalah ke hujung minggu nanti. Selain itu, hujan lebat dan ribut petir juga dijangka akan lebih kerap berlaku pada waktu petang dan juga malam untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung ini sepanjang tempoh amaran tersebut. Oleh itu, orang ramai terutamanya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspada dengan kemungkinan berlakunya angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus negeri di bawah bayu PRU15, indikator ukur kematangan pengundi muda memilih pemimpin berwibawa. Perinciannya bersama Rita Halusus Malik di sana. Rita, silakan. Ya, Azam. Barisan pengundi muda merupakan antara faktor penting menentukan pimpinan kerajaan baharu pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. Penganalisis politik Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, penglibatan pengundi 18 tahun bukan sahaja sebagai tanda demokrasi dalam memilih pemimpin, tetapi juga indikator mengukur kematangan pengundi muda menentukan masa depan negara. Bukan setakat kita nak beri peluang mereka mengundi, tetapi kita nak beri peluang mereka untuk menguji kemampuan mereka mempraktikkan demokrasi melalui penyertaan dalam politik. Apabila kita memperkatakan tentang PRU15 sebagai gelanggang pertama kali untuk pengundi 18 diberi peluang untuk mengundi, saya boleh katakan bahawa inilah titik permulaan kepada demokrasi baru. Dalam pada itu, pengundi muda yang ditemui mahu barisan kepimpinan yang bakal mentadbir negara menekankan aspek pembangunan konsisten daripada segi pendidikan, infrastruktur dan kebajikan rakyat.
Saya berharap mana-mana bakal-bakal pemimpin yang akan menjadi pemimpin negara, menjadi kerajaan, boleh menambah baik segala kekurangan yang dahulu-dahulu untuk kami menikmati. Mahasiswa di universiti ini terdapat segelintir pelajar yang mempunyai kurang pendapatan untuk menyara hidup mereka. Jadi sebagai seorang pemimpin tu haruslah mengambil berat terhadap masyarakat ataupun pelajar yang berada di universiti. Semoga boleh meningkatkan pengembangan ekonomi supaya transformasi yang lebih baiklah untuk masa akan datang. Saya harap lepas PRU ini, kerajaan baru yang dilantik dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat, terutamanya golongan muda seperti kami, dalam apa saja bidanglah seperti bantuan, infrastruktur dan kemudahan di IPT. Mengharapkan pemimpin di masa akan datang untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih amanah dan lebih saksama dan lebih adil kepada rakyat. Berdasarkan daftar pemilih dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya setakat Ogos 2022, sejumlah 127,582 pengundi 18 di Sabah layak memilih dalam PRU 15. Bagi 5 tahun kita majukan Tawau, itu slogan calon gabungan rakyat Sabah GRS bagi kerusi Parlimen Tawau Lo Su Fui yang menzahirkan inspirasi melaksana pembangunan dan membantu rakyat di kawasan berkenaan. Turut menjadi fokus beliau usaha menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada belia sekaligus meningkatkan sosioekonomi golongan itu. Semasa saya mendekati ini rakyat-rakyat di Tawau, rakyat Tawau sudah bosan dengan ini janji kosong dan ketinggalan perkembangan di Tawau. Jadi saya memberikan satu komitmen kepada pengundi-pengundi Tawau bahawa dalam 5 tahun ini saya akan membuat atau melancarkan segala-gala itu berjanjian atau komitmen yang saya kasih semasa kempen. Lo ditemui pemberita selepas meninjau jentera pilihan raya di bilik gerakan GRS Tawau. Kerusi P190 Tawau menyaksikan perlawanan 6 penjuru termasuk penyandang kerusi Datuk Christina Liu dari Pakatan Harapan, calon warisan, pejuang dan 2 calon bebas. Sementara itu, turun padang cari penyelesaian dan kaedah terbaik tangani masalah banjir dan menyantuni penduduk terjejas dilaksana Kenny Chua, calon gabungan rakyat Sabah GRS Parlimen Penampang. Beliau yakin pelaksanaan rancangan mitigasi banjir mampu merubah lanskap kawasan yang cenderung dilanda bencana tersebut. Di mana kami juga telah turun padang dan memberi bantuan, tapi masalah sini sebab dia rendah, and then widening of the river, kami sedang uruskan dengan Jabatan Peparitan, tapi kena meminta izin dengan penduduk-penduduk yang dekat sungai ini. Ini adalah satu masalah yang kita sekarang hadapilah. Tapi setakat beri bantuan kemudahan semua kami telah usahakan. Kenny ditemui RTM ketika tinjauan di Kampung Sugut Penampang. Tambahnya, selain rancangan mitigasi banjir, manifesto beliau turut merangkumi memastikan kebajikan rakyat di Penampang, khususnya dalam aspek sosioekonomi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah selaku Komander Operasi Bencana sepanjang proses pilihan raya umum ke-15 PRU 15 sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Seramai 1,006 pegawai serta anggota di seluruh negeri berada dalam mod siap siaga dan pembekuan cuti juga dilaksana hingga 30 November ini. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu memaklumkan setakat ini kolaborasi bersama semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan adalah baik. Ia akan terus diperkukuh melalui perjumpaan penyelarasan yang akan diadakan dalam masa terdekat. Kami telah diamanahkan bertindak sebagai komander operasi
daripada segi kesiapsiagaan, bukan saja kesiapsiagaan daripada segi aset bomba. Kalau dari segi aset bomba, kita sehingga kini kita telah menyiapkan lebih kurang 80% daripada aset-aset sedia ada yang biasanya digunakan semasa kejadian bencana, dan kita akan mempertingkatkan daripada masa ke semasa. Bagi kawasan pedalaman atau lokaliti dengan akses kurang memuaskan, khidmat bomba sukarelawan atau bomba komuniti akan digerakkan sekiranya berlaku bencana. Orang ramai diminta sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Aktiviti berbasikal merupakan antara kegemaran masyarakat masa kini tanpa mengira usia maupun latar belakang. Seiring dengan popularitinya, Kelab Basikal Lipat Kota Kinabalu tampil mengadakan program kayuhan sempena ulang tahun pertama penubuhan kelab tersebut pada 12 November ini. Program ini memberi keutamaan kepada penggemar aktiviti berbasikal wanita sekitar Kota Kinabalu. Objektif dia kami mengumpulkan rider-rider wanita daripada seluruh Sabah untuk bersama-sama kayu basikal dengan kami. Fun Ride. Program yang julung kali kami adakan sempena anniversary kami lah. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Toh Puan merasmikan program kayuhan tersebut. Seramai 200 peserta disasarkan melakukan kayuhan sejauh 26 km dari Teluk Likas ke Tanjung Aru. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Dapatkan lebih banyak berita melalui pelbagai platform RTM. Kembali bersama Azam di Angkasa Peri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang mengenai peranan gabungan Parti Sarawak dalam pilihan raya umum ke-15. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya, terima kasih Azam. Gabungan Parti Sarawak GPS ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak Sarawak dalam Malaysia. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Rahman Johari Tonopeng justru itu meminta agar GPS diberi kemenangan besar supaya mempunyai lebih banyak wakil untuk menyuarakan hak negeri ini di Parlimen. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menegaskan kekuatan harus diberikan kepada GPS menerusi sokongan terhadap parti-parti komponen gabungan tersebut dalam pilihan raya umum PRU kali ini untuk meneruskan perjuangan menuntut hak Sarawak serta pembangunan negeri. Beliau yang juga pengerusi GPS berharap kemenangan besar akan diraih GPS yang menggunakan lambang parti sendiri buat pertama kali dalam PRU ini seperti kejayaan besar memenangi 76 kerusi daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandingi dalam PRU Dewan Undangan Negeri tahun lepas. Kali itu kita akan bertanding di 31 kawasan. Ialah nombor banyak kawasan dalam parlimen. Kita tanding semua. Termasuklah kawasan Semunjan ini. Dan di sini kita harap kita mendapat di Sarawak untuk kemenangan yang besar. Supaya kita dapat menyuarakan hal kita Sarawak ke peringkat parlimen. GPS merangkumi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP. Premier menyatakan demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Tanjung Pisang, Simunjan. Turut hadir calon GPS bagi Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapii.
Baik, dalam pada itu, Gabungan Parti Sarawak GPS mahukan kerjasama yang kukuh dengan Kerajaan Persekutuan yang akan ditubuhkan selepas pilihan raya umum PRU ke-15, PRU 15 nanti. Pengerusinya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, Sarawak telah melalui pengalaman buruk selama 22 bulan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang telah mencanangkan pelbagai janji pada PRU sebelum ini namun gagal melaksanakannya. And now, Sarawak GPS is, though we are a bit independent on our own politically, we also want to have a very strong federal government at the center. Because for the past few years, we have wasted our time for nothing. We should concentrate on policy implementation that will help the rakyat. Beliau yang juga Premier Sarawak berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan manifesto PRU 15 GPS di Kuching. Tambahnya, dengan jangkaan kemelesetan ekonomi global dalam tempoh 2 tahun akan datang, adalah penting bagi Sarawak untuk mempunyai dasar yang lebih berkesan ke arah meningkatkan lagi ekonomi dan dalam masa sama memastikan kesejahteraan rakyat. Terdahulu dalam ucapan, beliau menegaskan Sarawak memainkan peranan penting dalam politik negara yang mana 2 daripada 3 Perdana Menteri yang dilantik sepanjang tempoh 4 tahun lepas telah ditentukan oleh GPS. Katanya PRU 15 ini, GPS bertanding buat pertama kalinya atas kaki sendiri dan meniru rakyat Sarawak memberi sokongan kepada parti berkenaan pada 19 November kelak ke arah jaminan masa depan mereka. Baik, sementara itu, manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 ini menepati kehendak setempat dan mampu dilaksanakan demi kepentingan rakyat Sarawak. Manifesto yang menggariskan 5 tonggak utama dengan 25 teras dan 215 komitmen diyakini membawa Sarawak maju menjelang 2030. Beberapa pemimpin yang ditemui RTM menzahirkan manifesto itu akan menentukan hala tuju Sarawak. Bagi Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni, beliau pasti rakyat khususnya di Sarawak semakin sedar dengan pengalaman di bawah Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang gagal melaksanakan manifesto mereka. Selama 22 bulan, lebih kurang 2,000 projek di Sarawak telah pun dibatalkan oleh Kerajaan PH pada waktu itu. Maka dengan ini kita amat yakin sekali lah penduduk-penduduk dan pengundi-pengundi Sarawak boleh membuat keputusan yang bijak. Pendapat serupa disuarakan oleh Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Miro Simoh. Jadi saya tak ada masalah melihat bahawa GPS akan diterima balik oleh rakyat Sarawak dalam PRU yang akan datang ini. Dan apa yang Premier jelaskan berkenaan dengan GPS amat tepat sekali bahawa tujuan kita adalah tidak lain tidak bukan untuk menjaga hak Sarawak, mengangkat balik hak Sarawak yang terhakis selama ini. Manakala apa yang penting bagi calon GPS Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang, manifesto yang dilancarkan tidak pernah gagal dilaksanakan. Semua manifesto yang telah dilahirkan oleh Sarawak setakat ini semua menepati janji. Manifesto GPS bertemakan menjamin Sarawak stabil, maju, makmur merupakan dokumen yang menjadi hala tuju GPS dalam mengharungi PRU 15 ini dengan memfokuskan pelbagai bidang dan sektor. Saudara, pelbagai pengisian program dan pameran daripada agensi kerajaan dalam program Sarawakku Sayang edisi keempat yang berlangsung di Long Tuma Lawas. Baik, untuk perincian lanjut kita bersama Sazwan Kadil di tapak program. Silakan Sazwan. Terima kasih Buma. Di mana saya sekarang berada di tapak penganjuran program Sarawakku Sayang di Long Tuma Lawas, yang mana seawal pagi tadi kita telah menyaksikan pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program ini. Untuk mengulas lebih lanjut perkara tersebut, pada petang ini saya ditemani oleh wakil daripada Pejabat Residen iaitu Encik Syarizan. Assalamualaikum dan selamat petang Encik Syarizan. Waalaikumsalam, selamat petang.
Okey, Cik Serizan, boleh tak kongsikan kepada penonton kita pada petang ini apakah aktiviti menarik yang diadakan sepanjang 2 hari pelaksanaan program Sarawak Ku Sayang di Long Tuma Lawas ini? Okey, bagi program Sarawak Ku Sayang yang kita adakan bermula pada hari ini sehingga ke esok hari, kita menampilkan banyak aktiviti-aktiviti, antaranya ialah pertandingan tarik tali, kemudian kita juga ada pertandingan RC crawler, kita juga ada pelbagai pameran daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga pelbagai hadiah-hadiah untuk dimenangi bagi hadiah cabutan bertuah. Okey, selain itu juga apakah aktiviti ataupun tarikan lain untuk program kali ini di Lawas ini? Okey, kita juga ada pelbagai aktiviti tarikan bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang yang kita adakan di Kampung Long Tuma Lawas. Antaranya ialah malam pementasan kebudayaan yang akan kita adakan pada malam ini, yang mana kita akan menampilkan ramai artis jemputan dan juga pelbagai persembahan kebudayaan daripada suku kaum Belun Bawang. Yang mana kita ketahui suku kaum Belun Bawang ini hanya terdapat di daerah Lawas sahaja. So, rebutlah peluang untuk menyaksikan persembahan dan juga keunikan daripada suku kaum Belun Bawang. Okey, Cik Serizan, boleh tak kongsikan sedikit harapan Cik Serizan lah kepada masyarakat yang amnya yang berdekatan dengan sekitar Long Tuma Lawas ini untuk datang berkunjung di program ini? Okay, saya berharap agar semua pengunjung-pengunjung khususnya yang berada berdekatan dengan Kampung Long Tuma Lawas agar datang beramai-ramai ke program Sarawak Ku Sayang yang mana kita adakan bermula pada hari ini hingga esok hari. Dan juga untuk makluman, esok kita akan mengadakan majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang yang mana akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Okey, terima kasih Encik Serizan atas perkongsian itu tadi. Untuk anda atau untuk anda yang berada berdekatan dengan kawasan Long Tuma Lawas, maitah kita ke program Sarawak Ku Sayang di Long Tuma Lawas ini. Itu sahaja perkongsian yang saya bawakan kepada anda. Kembali kepada Buma. Terima kasih Sazwan atas laporan itu. Jalan penghubung Jalan Johari Sunam ke Jalan Baru Kemenah, satu lagi pembangunan infrastruktur yang bakal memberi impak kepada pembangunan Sarawak khususnya masyarakat Bintulu. Dengan anggaran kos pembinaan RM70 juta dilengkapi lampu isyarat dan lampu jalan yang akan memudahkan pergerakan penduduk Bintulu dan juga mengurangkan kesesakan di Jalan Pen Borneo Bintulu Miri. Menyusuri jalan sepanjang 6.7 km itu, wartawan Abang Iskandar Shah Abang Rosli ada laporannya. Dikenali sebagai Jalan Baru Kemenah dan mempunyai 4 lorong, ia sudah pasti akan memberi kelegaan kepada penduduk di kawasan Kampung Jepak dan penduduk di Taman Seri Pelabuhan. Malah, ia juga memendekkan masa dan pergerakan daripada 45 minit ke 20 minit untuk ke Bandar Bintulu, Lapangan Terbang Bintulu, Tatau dan Sibu. Jalan penghubung itu telah dibuka pada 4 November Jumaat lalu. Jalan raya ini diestimate lah untuk memastikan penyelesaian congestion, traffic congestion yang ada di Bandar Bintulu. Ya. Terutama sekali di persimpangan sekolah SMK baru. Ya. Dan dijangka 30% diversion daripada Pen Borneo itu akan mengguna jalan raya ini. Dibina pada 2 Disember 2019, pembinaan jalan yang merupakan sebahagian daripada rancangan pembangunan Bandar Bintulu ini sekaligus menampung peningkatan kenderaan di jalan utama Pen Borneo Bintulu Miri. Selain projek Jalan Baru Kemenah, pembangunan lain yang sedang giat dilaksanakan adalah pembinaan Jambatan Kemenah dan jejambat di kawasan Medan Bintulu. Ini semuanya bertujuan untuk memastikan Bintulu itu membangun secara teratur dan rapi. Ya. Semuanya untuk masyarakat Bintulu ataupun masyarakat yang datang di Bintulu. Berkenaan dengan jalan baru yang dibuka tu mungkin dapat mempercepatkan lagi perjalanan untuk penduduk-penduduk Jepak ke bandar dan untuk
bagus juga untuk orang-orang yang dari Tatau, di mana mereka akan lebih mudah dan cepat lagi menuju ke bandar. Pertamanya alhamdulillah. Sebenarnya jalan itu sangat memberi kesan secara pribadi, dia memang tepat dengan saya. Saya dah 10 tahun jam di Jalan Sibiu sana. Bila ni dibuka, mana sana akan kurang sesak Jalan Sibiu. Ini jalan alternatif pergi bandar sebab kita tahu sana jalan masuk dan jalan keluar Bintulu memang dekat kawasan saya tiap hari lah. So sangat bersyukur dapat ini jalan ni dibuka sekarang lah. Walaupun Bintulu kini banyak pembangunan yang telah dibangunkan, namun masih banyak lagi kemudahan dan infrastruktur yang perlu dibaiki untuk merapatkan lagi jurang di antara luar bandar dan bandar, menjadikan Bintulu ini sebagai bandaraya pada tahun 2030. Saya Iskandar, RTM. Polis Sarawak meluluskan sebanyak 59 permit ceramah dan kempen bagi tujuan pilihan raya umum PRU ke-15, PRU 15 setakat ini. Menurut jurucakap media Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak bagi PRU 15 Sarawak, Superintendent Douglas Nyeging Taung berkata, permit tersebut meliputi semua calon dan parti yang bertanding di negeri ini. Superintendent Douglas menerusi satu kenyataan media turut memaklumkan bahawa sejak hari penamaan calon Sabtu lepas, situasi keselamatan di Sarawak terkawal. Katanya, setakat ini tiada sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Jelasnya, Polis Sarawak turut menasihatkan supaya semua parti-parti politik dan kumpulan penyokong tidak menimbulkan isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati mana-mana pihak semasa berkempen. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak. Kita berehat seketika, jumpa anda selepas ini. Seterusnya bagi mengikuti perkembangan dari negeri Kedah langsung bersama Siti Zada Osman di sana. Siti Zada, silakan. Terima kasih. Kempen PRU ke-15 yang kini memasuki hari ketiga semakin rancak. Golongan muda khususnya di Parlimen Sungai Petani dinasihatkan agar membuat pertimbangan sewajarnya dan memilih wakil rakyat yang boleh membawa kemajuan serta membela nasib rakyat. Bagi calon BN bagi P015 Sungai Petani, Datuk Syahani Muhammad Yusof memilih kerajaan yang stabil dan makmur mampu membina masa depan yang gemilang. Pelbagai sektor ekonomi dapat diwujudkan sekaligus mampu menarik pelabur ke negara ini serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan buat golongan belia. Sebab tu kita punya tagline kestabilan dan kemakmuran. Bila banyak pelabur mai, boleh menjana ekonomi, banyak peluang pekerjaan. Yang ni yang kita nak. Kerajaan yang stabil, kerajaan yang makmur dan kerajaan yang boleh bagi kesejahteraan kepada rakyat. Tambahnya, bagi merealisasikan impian itu, calon yang dipilih perlu sanggup berkorban dan bekerja demi rakyat. Pasukan Bomba Sukarela Yayasan Jariah Malaysia BSYJM kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi musim monsun timur laut yang dijangka bermula pertengahan bulan ini. Pasukan yang berpangkalan di Kampung Tala Jenderisi itu turut sedia digerakkan jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini sepanjang tempoh kempen PRU ke-15 ketika ini. Pengerusinya Mahathir Abdul Hamid berkata 3 unit bot penyelamat, 4 buah ambulans dan 4 unit pacuan 4 roda sedia digerakkan. Seramai 20 anggota BSYJM turut diberi latihan bagi meningkatkan tahap kecekapan ketika menjalankan operasi menyelamat. Jadi dalam latihan ini kita mendedahkan anggota-anggota kita kepada persiapan bagi musim terkujuh ini kerana kita tahu monsun timur laut akan tiba tidak lama lagi, jadi anggota-anggota kita perlu bersedia untuk bersama-sama dengan agensi penyelamat yang lain. Jadi kursus ini penting untuk
membolehkan mereka bersedia bukan sahaja dari segi fizikal dan mental, tapi juga ilmu pengetahuan lah bagi menyelamat masa-masa yang terlibat dengan banjir seumpamanya. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah SIP, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Fauzi Razali berkata, penglibatan pasukan bomba sukarela khususnya BSYJM banyak membantu mempercepatkan operasi menyelamat di sekitar kawasan itu. Alhamdulillah sekarang ni dengan adanya bomba Yayasan Jariah ni, dia memang banyak membantu kita lah. Sebab dia daripada segi, bukan setakat daripada segi manpower, daripada segi kelengkapan logistik pun memang banyak dia membantu kita. Jadi sekarang ni kita tengok, dan dia setakat ni dia telah banyak membantu kita untuk meningkatkan kita punya respon time. Okey, jadi makna kata respon time kita ni, kita sekarang ni dalam target untuk mencapai di bawah 10 minit. Dengan adanya bomba-bomba sukarela ni memang banyak sangat membantu kita. Prihatin dengan nasib golongan nelayan, 25 nelayan pesisir pantai di sekitar kawasan Kampung Bahagia dan Kampung Sungai Dedap di Yan menerima sumbangan set pukat dan jaket keselamatan dalam program bantuan pukat nelayan peringkat negeri Kedah. Ia hasil sumbangan zakat korporat oleh Etika Takaful bersama Islamic Aid Malaysia IAM. Penerima sumbangan merupakan sebahagian daripada 100 nelayan miskin dan memerlukan yang terpilih daripada 4 negeri iaitu Pahang, Kelantan, Johor dan Kedah. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM250,000. Kita harap sumbangan ni sebenarnya khususnya di hujung tahun inilah dapat mengingatkan beban nelayan, kerana untuk mereka membeli peralatan pukat memang mahal. Jadi sumbangan ni memang sangat-sangat orang kata diperlukan untuk nelayan lah. Seperti mana di tempat-tempat lain juga kita bagi peralatan yang berbeza sebenarnya. Macam di Pahang tu kita bagikan enjin ya, yang melibatkan enjin untuk mereka ke laut, dan juga propeller, tapi ikan, life jacket kita tetap agihkan lah. Jadi ini sebenarnya sebahagian daripada sumbangan zakat korporat lah antara pihak Etika Takaful dan juga Islamic Aid Malaysia, yang mana memang kita agihkan sepanjang tahun. Kami rasa sangat terharu dan berterima kasih pada Etika Takaful kerana memberi bantuan yang untuk kami ke laut ni. Kami harap kalau ada lagi bantuan tu, kerana kami di kawasan ni semuanya bekerja sebagai nelayan. Daerah Padang Terap sesuai untuk dijadikan sebagai hub bagi aktiviti sukan lasak. Selain faktor bentuk muka buminya, kedudukan daerah itu yang terletak di kawasan sempadan Malaysia-Thailand dan mempunyai pintu keluar masuk di Durian Burung juga mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong antarabangsa. Ketika ini, Padang Terap mempunyai 3 lokasi aktiviti sukan lasak iaitu Fekra Tualak, Kuala Nerang, Padang Sanai dan litar Kampung Baru Lebai Saman Naka. Namun, kesemua litar berkenaan hanya bersifat sementara dan digunakan ketika penganjuran aktiviti sukan lasak sahaja dengan kebenaran pemilik tanah. Ya, saya rasa kalaulah dinaik taraf dan jadi kekal, sebab sekarang ni sukan lasak ni kalau buat motocross ni dia tapak dia berubah-ubah. Tahun ni track dia macam ni, tahun depan track dia macam lain. Jadi kalau jadikan kekal dan boleh digezetkan sebagai satu tempat mungkin reserve untuk orang sukan ni, saya rasa ianya boleh satu perkara yang positif lah. Tambahnya, lebih 300 peserta menyertai kejuaraan Cup Cross dan Motocross yang diadakan di litar Kampung Baru Lebai Saman Naka baru-baru ini. Kejohanan tersebut turut menerima kehadiran lebih 10,000 pengunjung. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Siti Zaidah dengan laporan dari Kedah. Baik, kita ke laporan seterusnya. Bukit Bendera, salah satu destinasi pelancongan menarik di Pulau Pinang dan perlu dinaik taraf dari semasa ke semasa. Melihat kepada keupayaannya untuk menarik pelancong, infrastruktur dan kemudahan baharu perlu dibina. Ini menjadi fokus calon BNP 048 Bukit Bendera Richie Huan.
seperti yang kita tahu lah, Bukit Bendera merupakan tempat pelancongan yang dikenali antarabangsa. Okey, saya percaya dekat Penang Hills sana masih ada banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan, seperti infrastruktur yang asas, tempat makan yang lebih banyak, kita boleh buat lebih banyak gerai bagi orang peluang pekerjaan. Calon PH DUN N08 Indra Kayangan yang juga penyandang kerusi berkenaan Gan Ai Ling mengakui saingan sengit di kerusi berkenaan. Beliau ditentang 3 lagi pesaing iaitu BN, PN dan Warisan. Ai Ling yang juga penyandang kerusi berkenaan berkata setiap calon mempunyai kelebihan tersendiri bagi mendekati 14,465 pemilih berdaftar. Namun beliau berharap semua calon tidak menyentuh isu perkauman dan agama ketika berkempen. Sebolehnya menonjolkan apa yang mereka boleh tawarkan kepada rakyat keseluruhannya untuk masa terdekat dan masa jangka panjang, supaya jikalau mereka terpilih sebagai adun ataupun wakil rakyat, pemilihan mereka dan keputusan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka itu memberikan kebajikan dan kesejahteraan secara menyeluruh kepada rakyat. Beliau ditemui pada program Jalan Santai bersama penduduk Indra Kayangan di Denai Larian Pengkalan Asam. Penambahbaikan fasiliti terutama di Kampung Cina, Kuala Terengganu antara yang akan diberi tumpuan bagi memperhebat sektor pelancongan di bandaraya itu. Calon BN Datuk Muhammad Zubir Embong berkata ia wajar diberi perhatian memandangkan kawasan itu berpotensi menarik lebih ramai pelancong. Perkara tersebut secara tidak langsung membantu ekonomi penduduk setempat. Di sini dia tekan Center of Attraction Tourism punya tempat. Mana-mana saya pergi kedai kosong. Saya tanya mengapa kosong. Dia kata memang ekonomi agak malap. Saya kata negeri tak bantu ke? Dia kata tak menjadi. Ini bermakna mungkin strategi tak kena. Kita tak salahkan. It's not blaming game. Bukan kita menyalahkan sesiapa. Tapi kita ada strategi. Yang kita tahu bahawa tahun 2023 merupakan tahun yang dijangkakan oleh pakar ekonomi dan sebagainya malap. Kita tak boleh menanggung risiko. Sementara itu, calon PH Kuala Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Raja Shah mempertingkatkan kempen secara fizikal bagi meraih sokongan lebih 123,000 pemilih berdaftar di kawasan tersebut. Beliau menyifatkan rakyat lebih bersifat terbuka untuk menerima dan bercerita pelbagai perkara berbanding PRU lalu. Kerusi Parlimen Kuala Terengganu menyaksikan pertembungan 4 penjuru pada PRU 15. Ia melibatkan calon BN Datuk Muhammad Zubir Embong, PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim dan Muhammad Abu Bakar mewakili Pejuang. Musim tengkujuh yang melanda setiap tahun membimbangkan penduduk. Malah ia turut dirasai pengusaha ikan sangkar. Seramai 27 pengusaha ikan sangkar di Kampung Pantai Ali, Hulu Terengganu melakukan persediaan awal dengan mengikat sangkar bagi mengelak kerugian lebih besar. Sangkar ikan air tawar terletak di tebing Sungai Telemong itu biasanya akan berdepan arus deras dan kayu hanyut yang merisikokan kerosakan pada sangkar. Pengusaha ikan sangkar berkata kejadian ikan mati pada musim tengkujuh lalu dijadikan iktibar untuk lebih bersiap sedia. Bimbang tu memang kau kata tak boleh nak lari. Memang setiap masa kali kita terkadang tengok macam gini pun kita dah rasa bimbang dah. Sebab kita banjir ni tidak kabur kita nak mari bila. Tapi cumanya kita boleh buat panduan. Setiap hari Jumaat, kalau hujan lebat, hari tu kita standby lah. Kalau kata musim banjir lah. Anggaran kau saya rugi baru ni lebih kurang 65,000. Hak banjir sebab ikan sudah besar, kita tak tahu masa mana mari. Kita memang ikan tu memang sudah matang. Kita nak jalan dah. Lepas dia tu mari banjir habis semua. Ikan mati semua dengan sakar dia, belok dia apa tu. Dengan kayu-kayu langgar tu jadi memang keping habis sakar.
Bagi mengurangkan kerugian, pengusaha akan menjual ikan yang telah matang kepada pengusaha restoran serta penduduk kampung. Banjir luar jangka yang melanda Hulu Terengganu awal tahun lalu menyebabkan pengusaha ikan sangkar terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit. Hormat rumah ibadat. Tegas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, masjid dan surau adalah tempat beribadah yang perlu dijaga kesuciannya. Justru semua calon parti politik yang bertanding dalam PRU ke-15 dilarang berkempen di dalam dan perkarangan masjid atau surau di negeri itu. Katanya Jabatan Agama Islam Melaka Jaim telah mengeluarkan perkeliling berkenaan perkara itu yang berkuat kuasa 1 hingga 25 November depan. 68 buah rumah ibadat selain Islam sahaja yang bertakhta. Tapi kalau datang nak berkempen tak bolehlah sebab kita dah keluarkan Jabatan Agama Islam. Kita dah keluarkan untuk berkempen. Saya pun tak benarkan untuk berkempen dalam masjid. Kita jangan salah gunakan masjid Mausura sebagai platform politik. Bakal pemimpin diharap dapat membantu meringankan beban peniaga, terutamanya yang terkesan dengan kenaikan harga barangan. Bagi peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS, langkah itu memastikan perniagaan mereka kekal berdaya saing sekaligus membantu memajukan ekonomi kawasan itu. Vimala Kasturi Virasami ada laporannya. Para peniaga berharap pemimpin baharu mampu mengatasi masalah stok barangan terhad yang menyebabkan peningkatan harga barangan di pasaran. Bukan pasal harga naik, barang pun tak ada. Sekarang kadang telur tak ada, minyak masak tak ada, ayam pun kadang tak ada. Dia orang kena kerja sini kerja sana. Pasal barang kan, barang macam kita orang meniaga, sekarang ni barang terlalu susah kita nak apa kan, bila kita nak naik harga kita fikir pula kita punya pelanggan, kalau kita tak naik kita pula yang menanggungnya. Jadi kita perlukan pemimpin yang betul-betul membantu masyarakat, betul-betul lah ya, yang membantu masyarakat, membantu menolong dari segi semua sudut. Selain itu, penyediaan kios kepada peniaga kecil juga menjadi keperluan bagi membangunkan perniagaan golongan belia. Bagi saya, kalau mana-mana calon yang menang tu, harap dapatlah buat kios ke dekat sini untuk kami. Lagi satu tentang kawalan harga barang lah, dapat turunkan, ringankan beban kami. Masalah Rembau ni banyak tanah adat. Macam mana cara nak majukan? Contohnya tanah pertanian, tanah adat ni kan tak boleh nak majukan. Macam mana cara nak majukan? Dan dalam bandar kita ni pun banyak-banyak pembangunan tambah-tambah baiklah, tempat dia berkembang lah kan. So satu lagi yang saya nakkan, lagi saya kesian pada penaja-penaja kecil ni tak ada dapat lesen lah. Anda sebagai pengundi, laksanakan tanggungjawab anda untuk memilih pemimpin berkualiti bagi pembangunan ekonomi Rembau sekaligus menjaga kebajikan PKS tempatan. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Thailand, Kemboja dan beberapa negara Eropah menyertai persidangan antarabangsa Foodie yang berlangsung 3 hari hingga Rabu ini di UTM Kuala Lumpur. Persidangan membincangkan isu integriti dan sekuriti makanan serta halangan kepada transformasi inovasi dalam industri pemprosesan makanan serantau. Usaha ini bakal membuka banyak peluang pekerjaan dan merancakkan kembali ekonomi pasca pandemik. Peluang seperti ini untuk menghasilkan kerjasama seperti dengan rakan-rakan daripada peringkat antarabangsa dan industri amat penting bagi negara dan bagi membolehkan kerajaan menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seperti contohnya untuk mengenengahkan bakat-bakat tempatan dalam bidang-bidang teknologi tinggi bagi ke arah negara sebagai sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030 di bawah dasar sains, teknologi dan inovasi negara.
Persidangan melibatkan penyelidik universiti, mahasiswa IPT dan NGO yang turut dibiayai bersama skim tindakan wilayah Eropah untuk mobiliti pelajar Universiti Erasmus. Bagi kita ke aksi Piala Malaysia, misi Kuala Lumpur KL City FC untuk mempertahankan gelaran musim lalu terencat seketika selepas tewas tipis 0-1 kepada Terengganu TFC di laman sendiri pada aksi suku akhir pertama malam tadi. Perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Cerasi itu menyaksikan KL City terlebih dahulu menguji gawang TFC menerusi percubaan ketua pasukan Paulo Josue. Sebaliknya, TFC lebih bernasib baik apabila penyerang import Kepa Sherman melepaskan sepakan Lerit untuk menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14. Skuad penyu TFC kemudian terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila tindakan penjaga gol Muhammad Suhaimi Husin diperintah keluar padang pada minit ke-62 kerana menjatuhkan penyerang Colombia Romel Morales di luar kotak penalti di babak kedua. Situasi itu bagaimanapun gagal digunakan oleh KL City untuk memburu gol penyamaan sekaligus kedudukan kekal sehingga tamat permainan. Meskipun tewas pada pertemuan pertama di laman sendiri, Ketua KL City Boyan Hodak yakin ia tidak akan menjejaskan semangat anak buahnya untuk bangkit pada aksi timbal balik di Terengganu nanti. Gerakan yang hampir sempurna sebentar tadi. We have one more match, so we'll try to give our best. I know stadium will be full, which will be fantastic to play. Azman ataupun Paulo Josue. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain mengakui kemenangan tipis ini sudah cukup memberi kelegaan buat pasukannya menjelang pertemuan kedua di laman sendiri. Karakter yang desire player tunjuklah untuk sabar ke visi penamat, walaupun kita diasak daripada KL, kita dapat bertahan dengan baiklah, dengan penuh disiplin dan juga kita membuat serangan. Mesti ada berpeluang lah menjadikan gol, tapi bagi saya menang 1-0 pun sudah cukup lah. Aksi suku akhir kedua antara TFC dan KL City akan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Sabtu ini. Aksi yang penuh dengan drama. Dalam pada itu, juara 33 kali Selangor FC meneruskan rentak cemerlang di bawah pengendali baharu Tan Cheng Ho dengan menempaskan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Selangor yang mendominasi permainan babak pertama mencipta beberapa peluang menerusi tonggak serangan dari Myanmar Hen Tet Ong. Namun, dua percubaannya pada minit kedua dan minit ke-45 dinafikan penjaga gol Negeri Sembilan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad. Padah menimpa skuad Jang apabila pemain importnya Harold McGowan dilayangkan kad merah pada minit ke-54 kerana menjatuhkan pemain pertahanan Syarul Nazim Zulpakar. Ia sekaligus menghadiahkan penalti buat Selangor yang disempurnakan penyerang dari Brazil Helison Cayon. Selangor yang terus menguasai perlawanan akhirnya melengkapkan kemenangan menerusi pemain gantian Alif Haikal Loman Hakim Lau pada hujung babak kedua. Keputusan ini menyaksikan Selangor membawa bekalan 2 gol apabila berkunjung ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy bagi aksi suku akhir kedua Sabtu ini. Bakal lincah dari Alif Haikal memastikan jaringan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Zaman Hussein, dengan itu Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.